Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alifatia binti Farazi. Nombor matrik DSU 202025245 daripada kelas DPSU 4C. Hari ini, ahli kumpulan saya akan menerangkan topik berkaitan dengan perjanjian muassasah, iaitu peraturan kerajaan Arab Saudi ke atas jemaah semasa berada di Tanah Suci dalam perjanjian muassasah. Sebelum itu, saya akan menerangkan pengenalan kepada perjanjian muassasah ini. Perjanjian muassasah ini merujuk kepada perjanjian di antara agensi pengembaraan Malaysia yang berdaftar dengan KPK dan juga agensi yang berdaftar dengan Syarikat Umrah Arab Saudi. Antara agensi yang terlibat dalam perjanjian ini adalah agensi pengembaraan Malaysia, iaitu External Agent yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, serta agensi yang mempunyai lesen outbound. Agensi kedua yang terlibat adalah Syarikat Umrah Arab Saudi yang sah berdaftar di bawah Kementerian Haji Arab Saudi. Seterusnya, tata cara dalam penyediaan muassasah adalah terdapat beberapa persediaan sebelum perjanjian. Yang pertama adalah proses perjanjian bermula 2 bulan sebelum masuk bulan Safar. Yang kedua, keperluan kewangan untuk external agent, bank garanti RM60,000 untuk lesen IATA, counter garanti SAR 200 untuk muassasah. Seterusnya, terdapat beberapa persediaan sebelum perjanjian. Yang pertama adalah proses perjanjian bermula 2 bulan sebelum masuk bulan Safar. Yang kedua, keperluan kewangan untuk external agent, bank garanti RM60,000 untuk lesen IATA, counter garanti SAR 200 untuk muassasah. Seterusnya, bagi proses dalam perjanjian muassasah pula adalah: yang pertama, menerima kontrak dari muassasah iaitu umrah operator di Arab Saudi. Yang kedua adalah memohon kelulusan MOTAC. Proses yang ketiga adalah mendapatkan pengesahan notari awam. Proses seterusnya iaitu proses yang keempat adalah mendapatkan pengesahan Wisma Putra. Seterusnya, bagi proses kelima pula mendapatkan pengesahan Kedutaan Royal Saudi Arabia di Malaysia. Dan yang proses keenam adalah menghantar kontrak tersebut kembali semula ke muassasah. Fungsi dalam perjanjian muassasah adalah visa, penginapan untuk berehat, pengangkutan, sajian makanan jemaah dan juga tempat menziarah. Antara proses yang ketiga adalah mendapatkan pengesahan notari awam. Proses seterusnya iaitu proses yang keempat adalah mendapatkan pengesahan Wisma Putra. Seterusnya, bagi proses kelima pula mendapatkan pengesahan Kedutaan Royal Saudi Arabia di Malaysia. Dan yang proses keenam adalah menghantar kontrak tersebut kembali semula ke muassasah. Fungsi dalam perjanjian muassasah adalah visa, penginapan untuk berehat, pengangkutan, sajian makanan jemaah dan juga tempat menziarah. Antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian muassasah ini adalah: yang pertama, Kementerian Haji di Arab Saudi. Yang kedua, Umrah Operator Arab Saudi. Yang ketiga, External Agent Malaysia. Yang keempat, Institusi Terjemahan Malaysia. Yang kelima, Kedutaan Arab Saudi Malaysia. Yang keenam, Kementerian Luar Negeri Malaysia. Yang ketujuh, Agensi Pesuruhjaya Sumpah. Dan yang ke-8, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Sekian sahaja daripada saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman Aiman bin Muhammad Fazli daripada kelas DPSU 4A. Nombor matrik saya adalah DHU 202024685. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu Peraturan Arab Saudi yang akan dikenakan semasa COVID-19 ni. Okey, menurut laporan portal berita Saudi Gazette, pihak berkuasa sedang meneliti kemungkinan menerangkan protokol dan langkah-langkah sesuai dengan jumlah jemaah, kawasan kemah, kemudahan dan utiliti di Tanah Suci. Ia bergantung kepada keputusan dicapai Jawatan Kuasa Tinggi Haji dengan pihak kuasa dan agensi yang berkaitan.
protokol yang dimasukkan adalah syarat yang perlu dipenuhi sebelum tiba di zon haji, termasuklah had umur, dibenarkan status kesihatan yang baik dan individu mesti bebas daripada sebarang penyakit kronik. Sebelum memasuki kawasan ibadah haji, jemaah diwajibkan mengambil suntikan vaksin COVID-19. Bagi jemaah luar negara, mereka mestilah sudah menerima jumlah dos penuh suntikan vaksin yang diluluskan oleh Arab Saudi. Okey, antara cara-cara untuk mencegah daripada penularan COVID-19 yang telah diletakkan Arab Saudi adalah yang pertama, pemakaian pelitup muka dan amalan penjarakan fizikal. Kedua, mendapat izin untuk ke luar negara. Ketiga adalah selain daripada visa umrah, pasport dan dokumen berkaitan lain, jemaah perlu tunjuk keputusan negatif ujian PCR COVID-19 ketika check-in di lapangan terbang. Ujian diambil tidak lebih 72 jam sebelum berangkat. Keempat adalah jemaah perlu muat turun sekurang-kurangnya satu aplikasi sebelum berangkat. Disarankan aplikasi Tawakkalna yang mirip MySejahtera dan dikelolakan National Information Center Arab Saudi. Dan akhir sekali adalah serah borang pengisytiharan kesihatan di kaunter Kementerian Kesihatan Arab Saudi untuk petugas memeriksa keputusan ujian PCR COVID-19. Sekian daripada saya bagi pada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli daripada kelas di PSU 4B. Hari ini saya ingin menceritakan tentang peraturan Arab Saudi yang akan dikenakan semasa COVID-19. Saya akan menyambung apa yang kawan saya bentang sebentar tadi. Jemaah juga perlu menjalani ujian saringan COVID-19 menggunakan kaedah Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction iaitu RT-PCR bagi memastikan mereka bebas daripada wabak berkenaan. Ujian itu perlu dibuat dalam tempoh 40 jam sebelum bergerak zon menunaikan ibadat haji. Kaedah kawalan yang diaturkan oleh pihak berkuasa mempunyai prosedur tertentu yang perlu diikuti, termasuk pintu masuk dan juga keluar dari negara itu. Prosedur yang perlu dipatuhi termasuk memastikan bilik hotel menepati ciri keselamatan, antaranya iaitu tidak tinggal bersesak-sesak. Perkhidmatan catering makanan pula akan disediakan di bilik masing-masing dengan hidangan secara bufet tidak dibenarkan. Bagi jemaah dari luar negara pula, mereka perlu menjalani kuarantin selama 3 hari sama ada di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Jemaah akan dikumpulkan mengikut kumpulan dengan khemah didirikan di laluan pejalan kaki. Perjalanan ke Arafah pula akan disusun secara berkumpulan dengan menaiki bas. Jemaah tidak dibenarkan berdiri sepanjang perjalanan dengan satu tempat duduk kosong yang menjarakkan setiap orang. Antara kaedah pencegahan yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi adalah muatan bas tidak lebih 25 atau 50% kapasiti penuh penumpang. Seterusnya, setibanya di hotel penginapan, jemaah perlu jalani kuarantin selama 3 hari dalam bilik tanpa keluar ke mana-mana. Makanan dan juga minuman akan dihantar ke bilik. Baiklah, selain itu, selepas 2 hari, jemaah perlu jalani ujian PCR yang dijalankan oleh pihak berkuasa kesihatan Arab Saudi. Dan yang terakhir, jika keputusan negatif, jemaah dibenarkan mula mengerjakan ibadah umrah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamira binti Rosri dari kelas D PSU 4B. Saya ingin membentangkan tentang pembaharuan peraturan Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengeluarkan peraturan baharu bagi melindungi hak jemaah haji dan umrah. Peraturan berkenaan bertujuan memudahkan tugas penyediaan dan pengawasan oleh jawatan kuasa khas selain penubuhan pusat komunikasi bagi menerima aduan jemaah haji serta umrah. Okey, menurut kementerian itu, ia juga bagi memastikan hak jemaah haji dan umrah asing dengan mengawasi kontrak perkhidmatan yang dipersetujui seperti penginapan, makanan dan pengangkutan. Aduan jemaah akan dirujukkan kepada jawatan kuasa khas bagi menentukan hukuman terhadap pihak
yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Okey, seterusnya, syarikat penyedia perkhidmatan haji yang gagal memberi perkhidmatan seperti ditetapkan akan dikenakan denda digantungkan daripada tugas selama 1 musim atau lebih atau lesen ditarik balik. Menurut kementerian itu, jemaah umrah layak mendapat keselesaan dan perlindungan keselamatan ketika menunaikan ibadah selain kemudahan pengangkutan penghantaran bagasi mengikuti jadual dan bantuan pengesahan tiket penerbangan. Okey, bagi jemaah haji pula, selain berhak ke atas perlindungan keselamatan dan keselesaan ketika menunaikan ibadah, mereka juga berhak terhadap penguasaan penuh kontrak dan dipersetujui dengan syarikat penyediaan perkhidmatan. Selain itu, jaminan kewangan terhadap syarikat supaya memenuhi kontrak berkenaan selain lantikan wakil di mahkamah jika syarikat itu enggan memberikan pampasan wang, kata Saudi Gazette. Okey, keputusan Arab Saudi menetapkan had umur tertentu bagi mengerjakan umrah selepas permit kebenaran untuk jemaah luar dibuka pada 1 November ini. Perlu diterima dan diikuti termasuk oleh pengendali serta jemaah yang merancang menunaikan ibadat itu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syari berkata semua pihak perlu akur dan menghormati peraturan baharu itu. Jika itu syarat ditetapkan, kita perlu akur kerana kerajaan mereka lebih tahu bagaimana keadaan wabak COVID-19 di sana, kata beliau. Okey, Arab Saudi membenarkan jemaah luar berusia antara 18 hingga 50 tahun mengerjakan ibadah umrah selepas mengumumkan permit kebenaran dibuka. Beliau berkata, perkara berkenaan belum dibawa ke kabinet berikutan tumpuan diberikan kepada sidang parlimen dan kedudukan kerajaan yang sedang hangat diperkatakan. Bagaimanapun, Ahmad Marzuq berkata berkemungkinan besar sekiranya penularan pandemik COVID-19 semakin menurun dan terkawal di Arab Saudi, kelonggaran termasuk had umur dan jumlah jemaah akan dipertimbangkan. Jika sudah terkawal nanti, kemungkinan Arab Saudi membenarkan umrah dibuka untuk semua kategori umur. Okey, disarankan semua umat Islam bersabar dan tunggu perkembangan semasa COVID-19. Luqman berkata, umat Islam perlu menerima situasi ini dengan reda dan ketentuan Allah SWT. Seperkara jangan lupa kepada qada dan qadar yang tertulis oleh Allah SWT. Siapa yang terpilih untuk pergi dan tidak dapat menunaikan ibadat ini, semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT. Jika kita faham dan meletakkan situasi ini di tempat yang betul, maka ia tidak dianggap sebagai satu masalah. Okey, sekian itu saja dari saya. Saya memberi kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Razwani Husna binti Muhammad Zamri. Saya merupakan pelajar di PHU 4A. Perjanjian Muassasah merupakan perjanjian antara Agensi Pengembaraan Malaysia dan Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, pihak Arab Saudi juga telah menetapkan beberapa perkara yang perlu dipatuhi dan diikuti oleh jemaah haji Malaysia semasa berada di Arab Saudi. Seterusnya, Muassasah juga merujuk kepada organisasi gabungan antara mutawif dan ataupun pembimbing tawaf yang biasa disebut sebagai Syekh, Munawir dan juga pembimbing ziarah yang juga disebut sebagai pengelola ataupun pengendali. Organisasi ini bertugas dan bertanggungjawab untuk menyediakan tempat penginapan, pengangkutan, bimbingan ibadah haji dan umrah dan juga keperluan maslahat umum jemaah.